Satu subhanallah, maka sebatang pokok akan tumbuh. Begitulah zikir-zikir yang lain. Subhanallah, ya. Tu. Dan keluarkan buahnya. Tak perlu kita di dunia ni kita nak kena jaga, nak kena baja, nak kena siram dan sebagainya. Ya. Kata apa? Ya. Mungkin ada yang kita apa? Yang dapat bertahan lama ataupun setengah tu apa? Sebentar je hidup. Ya, kemudian mati pula pokok tadi. Habis hasil. Itu dunia. Ya. Dunia ini fan. Semuanya akan binasa belaka. Manusia akan binasa, binatang akan binasa, tumbuhan akan binasa, semuanya akan binasa belaka. Ya? Sebab tu di akhirat segala-galanya bentuk yang kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan lagi para jemaah muslimin muslimah yang dirahmati dikasihi lagi dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Syukur lagi kepada Allah SWT di pagi yang penuh keberkatan ini kita ditempatkan oleh Allah SWT semata-mata dengan rahmat, kasih sayang, inayah dan taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardhu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah saya akan meneruskan kita lihat surah An-Nisa ayat 122. Surah An-Nisa ayat 122. Baik, sebagai renungan kita, maka dalam ayat lepas Allah Ta'ala menceritakan iaitu tentang orang yang syirik kepada Allah SWT. Maka dosa syirik itu tidak diampunkan oleh Allah SWT. Maka di antaranya Allah jelaskan sebagaimana orang musyrikin Mekah zaman dahulu, mereka menjadikan binatang-binatang ternakan mereka itu, mereka mengubah ciptaan Allah Ta'ala tadi dengan menandakan binatang tadi khas untuk makbud ini, makbud itu dan sebagainya. Dan semua itu adalah syirik semata-mata, yang mana mereka tidak mendapat sesuatu pun kebaikan melainkan kerugian yang nyata kerana mereka diperdayakan oleh syaitan. Diperdayakan oleh syaitan. Baik, jadi tempat mereka adalah neraka Jahannam dan tidak ada peluang mereka untuk melepaskan diri daripada azab Allah SWT. Baik, jadi sebagai yang melengkapkannya, maka Allah jelaskan seterusnya iaitu balasan pula bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dia lain ni. Jadi insya-Allah kita lihat. Jadi dalam Al-Quran kaedah dia akan beri pasangan. Kalau ceritakan penghuni syurga, maka ada penghuni neraka. Kalau dia tentang syirik, sekarang orang yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian Allah Taala menyebutkan keadaan orang yang bahagia, mereka yang bertakwa, serta kenikmatan dan kemuliaan yang akan mereka perolehi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita lihat ayat yang ke-122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Baik. Jadi Allah Ta'ala menceritakan ini hamba-hamba Allah Ta'ala. Walladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tu. Jadi Allah kaitkan iaitu mereka yang hati mereka jujur, anggota badan mereka mengerjakan amal kebaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, serta meninggalkan kemungkaran apa yang Allah Ta'ala larang tadi. Jadi muslimin dan muslimat mati Allah Ta'ala, ya, jadi kalau kita lihat, maka Allah Ta'ala kaitkan dua perkara ni tidak dipisahkan, ya. Beriman, beramal soleh. Tak cukup kita hari ni kalau sekadar di kad penggalan tu ada apa? Agama Islam. Belum cukup lagi. Sebab kalau bawa masuk dalam kubur pun malaikat tak lihat dah. Apatah lagi kita nak buat sampai kat akhirat tu tak mungkin lah kan. Jadi malaikat tak akan lihat dah. Jadi bukti seorang tu sebagai orang yang keimanannya, pertama sekali keyakinan dia pada hati. Keyakinannya pada hati, pegang teguh dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dia lisannya. Lisannya juga adalah yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Dan kemudian anggotanya juga mempraktikkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Inilah dia bukti orang yang beriman, beramal soleh. Tak cukup kita apa? Sekadar mengucap dua kalimah syahadah tak? Walaupun itu merupakan asas bagi seorang itu menjadi seorang Islam. Nak selamat dunia akhirat, mesti kita beriman dan beramal soleh. Meskipun masuk syurga tu bukan sebab amalan, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah kaitkan amalan soleh akan diberi balasan yang soleh, balasan yang baik, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba lihat ayat yang sama juga Allah sebut beriman, beramal soleh. Apa Allah nak beri? Semua sama dia. Iaitu sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itulah jawapannya, ya. Kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir anak-anak sungai di bawahnya. Allahu Akbar, ya. Jadi maka Allah Ta'ala jelaskan iaitu nikmat yang akan diperoleh mereka yang beriman, beramal soleh ini, ya. Mereka akan mendapat rahmat Allah SWT. Mereka semasa di dunia bersusah payah kerana mentaati perintah Allah. Allahu Akbar, ya. Inilah muslimin dan muslimat Allah Ta'ala. Kita hari ini kita lihat manusia banyak bersusah untuk dunia. Dapat dunia. Bersusah untuk dunia, dapat dunia. Tapi kita sekarang kena bersusah payah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tanda kita ini bersyukur nikmat Allah. Dengan kita taat perintah Allah tadi, laksanakan segala perintah Allah, hindari segala apa yang dilarang tadi, maka balasannya adalah syurga. Bukan satu ayat, dua ayat, 4 lain pun Allah sebut syurga di mana ada anak-anak sungai. Allahu Akbar, ya. Yang mana diceritakan dalam, kalau kita lihat dalam surah Waqiah pun ada, tu. Anak-anak sungai ni subhanallah, akhirat hebat. Kenapa kita hebat? Kita ni bila sebut anak sungai mesti ada alurnya, ada longkangnya. Baru ada sungai. Dalam syurga nanti, ni kita tengok ni macam dataran kapek ni. Sungai tu mengalir tu, dia akan ikut ke mana penghuni syurga itu pergi. Subhanallah. Kita bayangkan, ya. Tak dapat masuk akal lah kalau dunia dah. Air nak mengalir mesti apa? Mesti ada tempat takungan. Kita panggil alurnya ataupun longkangnya, ya. Di dalam syurga tak ada. Sebab air itu boleh mengalir mengikut ke mana saja yang penghuni syurga tadi pergi. Subhanallah. Mana jumpa dah ini ataupun kemuliaan yang Allah beri kepada mereka. Dan masuk mereka syurga tadi khalidina fiha abada. Allah kukuhkan lagi tu. Allah kukuhkan apa? Khalidina. Mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Allahu Akbar. Ya. Baik.
Akhirat dia bukan macam dunia. Di dunia ni kita ada perubahan. Cuba kita lihat, apabila dilahirkan oleh ibu, bayi kan, daripada kecil tak bermain dan sebagainya, dan kemudian akan menjadi remaja, kemudian akan jadi dewasa, kemudian jadi tu, ada perubahan. Dalam syurga tak ada perubahan, tak akan binasa, tak akan mati, habis dah. Hidupnya kekal abadi, nikmatnya juga kekal abadi. Subhanallah. Ya, apa yang dipetik, apa yang diambil masa itu juga akan keluar semula hasil-hasilnya. Subhanallah. Ya, cuba kita lihat di dunia ni, kita nak makan apa? Ya, sekurang-kurangnya kita nampak tak? Sekarang ni kebanyakan belilah. Kita ada beli tak? Ataupun kalau kita ada tanah, boleh tanam sendiri. Kena usaha dulu, baru ada hasil. Nampaknya? Dah hasil kita tu akan putus. Tapi di akhirat, pokok-pokok ini dengan sebab usaha kita di dunia. Satu, subhanallah, maka sebatang pokok akan tumbuh. Begitulah zikir-zikir yang lain. Subhanallah, ya. Tu. Dan keluarkan buahnya. Tak perlu kita di dunia ni kita nak kena jaga, nak kena baja, nak kena siram dan sebagainya. Ya. Kata apa? Ya. Mungkin ada yang kita yang dapat tahan lama ataupun setengah tu sebentar je hidup. Ya, kemudian mati pula pokok tadi. Habis hasil. Itu dunia. Ya. Dunia ini fan. Semuanya akan binasa belaka. Manusia akan binasa, binatang akan binasa, tumbuhan akan binasa, semuanya akan binasa belaka. Ya? Sebab tu di akhirat segala-galanya bentuk yang kekal. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, semua akan diganti semula oleh Allah SWT. Ketika itu juga kita dunia ni kalau makan habis-habislah, kena cari lain pula. Subhanallah. Jadi nak kata nikmat syurga ni hebat. Kalau hari ini kita kata apa, dunia ni hidup sebagai layanan orang, kita panggil VVIP dah. Kita hebat dah. Orang nampak hebat. Pergi sana, pergi sini. Di syurga lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi ya. Sebab apa? Tidak ada satu pun bentuk larangan. Tak ada bentuk larangan. Di sini, di dunia ni ada larangan. Siapa kita, semua tetap ada larangan. Ada yang dibenarkan dan ada yang tak dibenarkan. Ada. Okey, baik. Jadi mereka tak akan berpindah daripada syurga, kekal dalam syurga tadi. Kadang mereka tu muda buat selama-lamanya. Tak macam dunia ya, jadi tua ya. Masa muda kuat, masa tua tak kuat. Dalam di akhirat, dalam syurga kekal buat selama-lamanya. Dah. Baik, dan semua itu Allah jelaskan apa? Tu ya. Tengok ini, wa'dallahi haqqah. Ingatlah. Janji Allah adalah benar. Ingat, Allah janji. Ya, ingat Allah Taala berjanji kepada kita ni manusia untuk akhirat. Sebab tu orang beriman, beramal soleh, syurga. Itu janji Allah. Dan kalau kufur, melakukan maksiat, neraka. Itu juga janji Allah Taala. Jadi janji Allah Taala benar, ya. Maknanya pasti berlaku. Benar ni makna pasti berlaku, tidak akan kita kata apa? Tidak akan tersasar seperti mana yang Allah Taala kehendaki. Ya. Baik. Jadi begitulah muslimin dan muslimat yang Allah SWT. Dan dunia ni Allah Taala ceritakan pertolongan Allah Taala. Bila sebut pertolongan Allah Taala, ada kalanya segera, ada kalanya lambat. Tu ya. Itulah. Itu yang di dunia. Tapi janji Allah Taala pasti berlaku. Pasti berlaku tadi. Baik. Jadi maksudnya ini yang Allah sebutkan. Bagi orang beriman, beramal soleh. Apa janji kan? Iaitu syurga untuk mereka. Dan janji ini adalah benar. Malahan Allah Taala tegaskan lagi. Tegaskan lagi, nampak tak? Wa'da. Bentuk dia kata bahasa ni isim masdar. Isim masdar ni benda yang pasti, benda yang takkan tersasar sedikit pun ya. Dia menunjukkan apa yang diberitahu oleh Allah Taala ini pasti akan berlaku. Kemudian Allah sebut haqqa lagi, benar. Tu dikukuhkan lagi, benar. Ya. Bukan Allah Taala cerita ni
cerita dongeng. Kita manusia ni betul. Janji itu janji ini nak, tapi akhirnya apa? Janji tak dikota. Malahan melenyapkan, membinasakan apa yang dijanjikan tadi. Allahu Akbar ya. Itu di dunia ini. Baik. Oleh sebab itulah Allah Taala datang pada akhir ayat bentuk pertanyaan. Tapi pertanyaan ini sebenarnya bukan untuk mendapat jawapan, tapi sebenarnya adalah untuk tahqiq, untuk mengukuhkan lagi apa yang dijanjikan oleh Allah Taala tadi. Sebab tu Allah sebut, "Wa man asdaqu minallahi qila." Tengok pertanyaan Allah Taala tadi. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ni bukan Allah tanya tu, nampak tak? Sebenarnya nak cerita tu sebagai untuk mengukuhkan. Artinya apa? Tak ada seorang pun yang akan lebih benar ucapan dan pemberitaannya daripada Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang pasti melaksanakan apa yang Allah Ta'ala telah beritahu tadi. Allahu Akbar. Ya? Jadi itulah. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan, Allah Ta'ala tidak mensia-siakan. Nampak? Allah tidak mensia-siakan segala amal, ibadat, perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya? Jadi di sinilah Allah jelaskan, dialah Tuhan. Tuhan dan Rabb. Tak ada lain, hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah dalam khutbah baginda ada mengucapkan, Inna asdaqal hadisi kalamullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Satu khutbah Rasulullah kata apa? Yang perkataan yang sama ni ambil dah. Inna asdaqal hadisi kalamullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kalamullah, iaitu Al-Quran. Al-Quran itu sedikit pun tidak akan menyeleweng daripada apa yang Allah Ta'ala ceritakan. Allahu Akbar. Cuba kita lihat. Setiap apa yang berlaku, setiap apa yang berlaku, semuanya ada tu. Telah Allah Ta'ala bagi noktah dalam Al-Quran. Baik, maka di antaranya, kenapa Allah turunkan azab? Sebab dalam Quran Allah sebut kan, bila manusia melakukan dosa, manusia tidak kembali kepada Allah, manusia dalam keadaan lalai, maka Allah akan azab manusia. Begitulah kita tengoklah. Sebagai contoh dunia sekarang. Jadi begini, jadi begitu. Sebab apa? Sebab manusia jauh daripada Allah SWT. Bila jauh daripada Allah Ta'ala, maka bentuk rahmat Allah Ta'ala tu nampak tak? Semakin pudar. Subhanallah. Cuba kita lihat tak? Yang kita terasa sekarang apa? Kesempitan ekonomi. Semua orang berasa belaka. Ialah Masya Allah lah. Kalau orang millionaire kan, hak tu lain lah. Terasa lah kalau orang biasa-biasa ya. Ini sebab apa ni? Ingat, ini sebahagian berazab pada Allah. Jangan kata kita malas dah. Ramai lagi orang kerja. Tapi puasa apa? Tak cukup je. Sebab apa? Sembahyang tak dijaga. Amal ibadat tak dilaksanakan. Al-Quran tidak dibaca, tidak ditadabbur, tidak dipraktikkan. Nampak tak? Macam mana Allah nak bagi keberkatan? Nampak tak? Sesuai dengan ayat yang pada hadis ni. Nabi kata sesungguhnya sebenarnya keberkatan adalah kalamullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk makna hidayah. Ni, apa kita nak buat ni? Cara apa? Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau solatnya, solat berjemaah, solat pada waktunya, bukan di luar waktu ya. Baik. Dan Nabi pergi pesan lagi. Wasyarul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan. Yang diada-adakan maknanya benda tu tak ada pun dalam syariat, tak dilakukan oleh Nabi. Hak ni pula dibuat begini begitu pula. Ya, ada pada setiap zaman. Ada je. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Itu Nabi kata. Dan setiap yang diadakan itu bid'ah. Maknanya perkara yang tidak ada zaman Nabi. Bid'ah maksudkan sini adalah di sudut apa? Akidah. Sudut akidah berkaitan dengan amal ibadat.
Tu. Sebab tu Nabi kata wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dua je. Orang yang buat baik ke syurga. Ya, orang yang buat ingkar kemungkaran maka ke neraka. Tak ada tempat lain. Baik, jadi amat jelas sekali dalam ayat ini bertentangan pada ayat yang dahulu. Ayat yang dahulu berkaitannya mereka yang syirik pada Allah Taala, yang mereka mengada-adakan sembahan-sembahan dan sebagainya, ya, ataupun korban mereka itu kepada makbud selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu Allah ceritakan tempat mereka adalah hanya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Baik, dan seterusnya pula, seterusnya pula kisah lain pula, ya. Jadi Allah ceritakan, setiap sesuatu itu, kalau seorang terdapat syurga, maka itulah kemenangan yang besar yang Allah sebut. Dzalikal fawzul azim. Bila masuk syurga Allah sebut, itulah kemenangan yang besar. Selamat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi Allah jelaskan kemenangan apa-apa sekalian tidak dapat dicapai dengan angan-angan. Kena ingat tak? Dengan angan-angan. Tetapi mestilah dengan amalan soleh. Betul. Manusia ni kalau lihat, semua nak masuk syurga belaka. Kalau tanya orang kafir sekalipun, nampak tak? Nampak istilah apa? Tengok, setiap bahasa tu dia ada syurga neraka. Jadi makna tu mereka bukan tak tahu syurga neraka, tetapi sebab keimanan mereka tak ada, tu bayangan mereka lain-lain. Seolah apa? Mereka yang kafir pun boleh masuk syurga. Syurga bukan orang kafir, ya. Bukan tempat orang kafir. Syurga hanya untuk orang yang beriman, orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kita lihat ya, angan-angan tidak dapat menolong manusia, ya. Perbuatan dia yang dapat membantu yang tadi. InsyaAllah tengok pada ayat yang seterusnya. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Allah jadi sini Allah menafikan terus. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Tidak kata Allah sebut, ya. Makna apa? Pahala daripada Allah itu bukanlah menurut angan-angan kamu. Angan kamu yang kosong itu apa? Nak masuk syurga tapi tak nak buat apa, ya. Dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Ahli kitab kalau tengok dalam surah Baqarah dan surah apa dah? Kata mereka macam-macam, ya, tengok lu. Tidak akan masuk syurga melainkan apa? Mereka Yahudi Nasara, ya. Tak ada. Allah kata tak ada. Orang beriman beramal soleh je. Tak kira daripada mana pun. Walaupun ahli kitab dahulu ataupun yang terkemudian. Yang terkemudian maksud kita lah. Sebab ahli kitab ni mereka menolak Nabi SAW. Okey, baik. Baik, jadi dalam ayat ini dikatakan oleh Imam Qatadah, dia sampai kepada semua bahawasanya kaum muslimin dan ahli kitab saling berbangga-bangga. Ketika itu dah, sebab kaum muslimin mereka dengar Al-Quran dan sebagainya, kan. Mereka dan ahli kitab pun mereka berasa bangga ke? Angan-angan mereka dah hanya boleh masuk syurga apa? Puak Yahudi dan Nasara. Baik, jadi ahli berkitab baik, ya. Ni ada sebab nuzul. Sebab nuzul dia. Sebab nuzul dia pernah berlaku perbalahan pertikaian di antara sahabat dengan ahli kitab tadi. Ini seperti yang kita oleh Qatadah dah. Jadi kaum muslimin dan ahli kitab mereka saling berbangga-bangga. Kami ada agama. Hak kata kami juga ada agama. Jadi kata ahli kitab mereka lebih bangga lagi. Kata mereka, baik, Nabi kami diutus sebelum Nabi kamu. Sebab Nabi mereka ahli kitab apa? Nabi Musa, Nabi Isa, kan. Dulu pada Nabi SAW. Dan kitab suci kami diturunkan sebelum kitab suci kamu. Kitab Taurat, kitab Injil turun dulu. Kemudian Al-Quran dia kata kemudian. Sebab tu kata mereka, maka kami lebih utama daripada kamu. Sebab kami dapat dulu. Nabi kami mari dulu. Kami lebih utama. Seolahnya apa? Kalau masuk syurga kami yang lebih berhak. Ya tak?
Baik. Tu. Baik, sementara kau kata kaum muslimin kepada mereka pula. Ya? Juga nak bangga kepada mereka juga. Kata mereka, kami lebih utama di sisi Allah daripada kamu. Ni kata di kalangan sahabat ni. Kata mereka, Nabi kami adalah penutup para nabi. Ni Muhammad lah. Ni. Nabi kami penutup bagi segala nabi. Dan kitab suci kami adalah penentu hukum atas kitab-kitab suci sebelumnya. Maknanya hak dulu tu tak sempurna. Yang sebahagian mereka yang dulu tu ada dalam Quran. Jadi kata mereka apa? Al-Quran lebih sempurna daripada kitab kamu. Dia. Baik, maka Allah pun turun ayat ini. Ayat tu apa? Tak payahlah kamu nak apa? Berbangga-bangga kalau alam macam tengah orang kita lah. Begini. Dia tak buat pun. Bagi contoh dia kata, masjid kami kalau bulan puasa dah penuh. Tapi dia tak pergi pun masjid. Ada macam tu Okey, jadi sebab tu Allah Taala ayat ini, laisa bi amaniyikum. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kamu, wala amani ahli kitab. Angan kamu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Bukan begitu ya. Jadi maknanya sesuatu yang nak diperolehi itu bukan dengan angan-angan. Jadi maknanya Allah sebut dahulu wa'dallah tadi tak? Janji Allah. Janji Allah nak masuk dalam syurga tak ya? Jadi bukanlah apa yang dijadikan Allah Taala itu dia pahala dan juga apa syurga tadi akan diperolehi. Wahai orang beriman, jadi wahai ahli kitab, dengan angan-angan. Melainkan semuanya terhasil dengan keimanan dan amalan yang soleh. Baik, kata Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Jadi katanya bukanlah beriman itu dengan berangan-angan. Bukan angan-angan dan iman tu. Tetapi apa yang dia kata yang kukuh mantap dalam hati dan dibenarkan dengan amalan. Tu tak? Hati berpegang dengan mantap, kukuh dan dipraktikkan dengan amalan. Tu. Jadi maka katanya sesungguhnya dia kata dahulu ada satu kaum Tuhan mereka itulah hanya angan-angan. Sedangkan mereka keluar daripada dunia mati tidak membawa sebarang hasanah. Tak buat pun kebajikan. Tu. Malahan mereka mengata apa? Pada sangkaan mereka kami telah berbuat baik. Kami telah berbuat baik. Baik, sedangkan mereka adalah pendusta. Mereka pendusta. Hanyalah mereka mengikut pada angan-angan mereka. Allahu Akbar ya. Betul kalau setengah orang tu dia rasa apa? Cukup dah kita buat ni. Tu. Dia rasa apa yang dia buat tu dah cukup dah. Tapi kata apa? Banyak amal ibadat yang ditinggalkan lagi. Allahu Akbar. Jangan begitu ya. Baik. Sebab tu Allah berikan kaedah. Baik, jadi Allah Taala bagi kaedah dah. May ya'mal su'an. Itu ya. Ini jawapan dia. May ya'mal su'an. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan. Kejahatan makna syirik kepada Allah. Termasuklah kalau meninggal kejahatan apa? Tidak melaksanakan perintah Allah. Itu jadi buat kejahatan juga. Apa jadi? Yujza bihi. Nescaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Nak masuk syurga masyaallah. Itulah. Dan yang kedua Allah sebut wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira, dan dia tidak akan mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain pada Allah. Pada hari kiamat nanti tak ada yang akan menyelamatkan dia daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu Allah jelaskan, sebab Allah bagi syarat dah. Sebab manusia ni banyak buat kejahatan daripada kebaikan. May ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang buat kejahatan pasti akan dibalas dengannya. Iaitu pastilah sama ada secara terdekat ni di dunia ataupun secara lambat lagi itu di akhirat. Pasti dia akan melihat balasan daripada apa yang dilakukannya. Sebab tu Allah sebut, Allah sebut ingat kalau di akhirat jangan duk angan-angan. Sebab angan apa? Sebab seperti orang kafir dah. Dia semua berhala, dengan angan-angan dia berhala tadi dapat menolong dia.
dapat menolong dia di akhirat kelak. Sebab tu Allah sebut wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan dia tidak akan mendapat sama ada penolong dan juga yang dapat menyelamatkan dia pada hari kiamat selain pada Allah Taala. Tu. Jadi maknanya dengan apa yang mereka lakukan itu dengan syirik dan sebagainya tadi, maka semua itu hanyalah angan-angan kosong belaka. Angan-angan kosong belaka. Tak dapat apa. Sebab tu kalau lihat dalam Al-Quran banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dan telah pun jumpa setengah dah. Iaitu dialog sama-sama ahli neraka sendiri. Pemimpin dan pengikut. Tu dah ada berbalah pengikut kata, "Mu menyesatkan kami dulu." Pemimpin kata apa? "Mu tahu benar-benar mu ikut aku buat apa?" Jagalah. Istilah ni jangan dengan Allah cerita ni supaya kita buat jangan jadi sekarang ni pada diri kita. Dah tahu benar hak benar, ikut yang benar. Jangan duk ikutnya walaupun dia tu seorang yang atasan pada kita, tapi dia buat benda yang tak sepatutnya ataupun dengan kata lain yang menentang syariat, maka tak boleh ikut. Okey, baik. Itu yang Allah jelaskan yang pertama sekali, angan-angan kosong maka tidak membuahkan sesuatu pun kebaikan. Tapi ingat Allah jelaskan pertama, golongan yang buat kejahatan pasti akan mendapat balasan bagi kejahatan itu. Allahu Akbar. Baik, Baik, sebab tu Allah jelaskan dalam ayat lain Allah sebut, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Tu ya. Itu akan datang pada ayat yang akan datang nanti. Itu Allah Taala jelaskan, tak ada orang yang lebih baik. Tak ada orang lebih baik sudut agamanya daripada orang yang mereka yang aslama. Mereka ni yang menyerahkan diri mereka kepada Allah, tunduk, beriman sebenar kepada Allah SWT, wa huwa muhsin, sedangkan dia mengerja pekerjaan yang baik. Barulah dia ni orang yang akan mendapat seperti yang diceritakan ni tadi. Baik. Jadi hasil ni, maka kita lihat ni. Jadi sebab tadi yang saya kata ada dialog tadi antara kaum muslimin dengan ahlul kitab tadi. Baik. Jadi kemudian Allah Taala meneguhkan lagi kemenangan hujah kaum muslimin ke atas agama lain termasuk ahlul kitab tadi. Ini seperti mana kita tengok yang juga diriwayatkan oleh Imam As-Sudi, Masruq, Imam Ad-Dahhak, Abu Saleh tadi. Baik, kata Imam Aufi, dia riwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, kata tentang ayat ini. Apa sebab nuzul dia? Jadi katanya para pemeluk agama saling berdebat. Dia saling berdebat betul. Orang Yahudi dengan Yahudi, Nasara dengan Nasara. Kemudian mereka ni tak terima Islam lagi. Tu. Jadi penganut Taurat, ini daripada riwayat Ibn Abbas, penganut Taurat mengatakan kitab suci kami adalah sebaik-baik kitab. Dan nabi kami adalah sebaik-baik nabi. Itu dakwah mereka. Baik, penganut Injil, puak Nasara pula berkata sama dengan apa yang mereka kata tadi. Dan kemudian di kalangan sahabat, orang Islam ini, mereka pula berkata, tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Kitab suci kami telah menghapus seluruh kitab suci. Menghapus ni maksud dia, isi kandungan tu hanya ada dalam kitab kita je lah. Baik, nabi kami adalah penutup para nabi. Baik, kamu dan juga kami diperintahkan supaya mengimani kitab suci kamu dan beramal dengan kitab suci kami. Makna beriman dengan kitab yang dahulu, tapi beramal dengan kitab Al-Quran, sebab nabi yang terakhir. Baik, maka sebab itulah yang Allah jelaskan tadi, laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Pahala daripada Allah itu bukanlah menurut angan-angan kaum yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Jadi sebab Allah jelaskan yang pertama sekali, wa may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang mengerjakan kejahatan, nescaya dia akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Baik. Jadi kata Ibn Katsir, makna daripada ayat ini bahawasanya
Agama bukan dengan berpura-pura. Berpura tak? Saya ni Islam tapi tak buat benda. Jangan tak. Bukan dengan angan-angan. Tetapi agama adalah dengan keyakinan yang tertanam dalam hati dan kemudian direalisasikan, dipraktikkan dengan amal perbuatan. Tapi masalah macam orang kita juga. Saya ni Islam. Ya, saya ni Islam. Tapi bila tanya apa? Bab-bab amal, Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang. Itu jadi peramli betul lah. Ya. Tentang amalan ni apa? Kadang-kadang. Mana boleh kadang-kadang amalan? Amalan ni kena istiqamah. Ya. Allah sebut dalam Quran berkali-kali dah. Ya. Dan beberapa surah Allah sebut ya tentang masalah istiqamah ya. Jadi tidak semua orang tu dia dapat merealisasikan keadaan tadi. Dia semata-mata mengaku. Dia semata mengaku tapi bukan dengan perbuatan. Sebab itulah mereka yang berada pada pihak yang benar patut dia dengar perkataannya. Sebab apa? Dia orang yang berkata demikian dan beramal kerana pengakuan itu. Baik ya. Jadi kita hanya boleh mendengar mereka jika mereka memiliki bukti yang nyata di sisi Allah. Allah tunjuk dah, Allah bagi taufik. Ya. Kekuatan untuk mereka beramal tadi. Baik. Dan juga katanya lagi, kata Ibn Katsir dalam ayat ni laisa bi amalikum, bukan dengan angan tadi. Baik, kamu dan juga mereka tidak akan dapat meraih kemenangan. Sekadar dengan angan-angan sahaja. Tetapi kemenangan itu akan dapat dicapai dengan ketaatan kepada Allah SWT dan mengikut syariat Allah yang disampaikan melalui lidah Rasul yang mulia. Tu dah. Ya, sebab tu Allah jalankan buat buruk pasti dapat buruk tadi. Baik. Baik, dan kemudian Allah sebutkan Allah sebutkan bahawa mereka itu apa? Tidak akan dibalas dengan angan-angan tadi. Baik, betul lah kalau kita lihat dalam surah Zalzalah yang kita lalu baca dah. Ayat tu ayat 8 ba'da min syaitan rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya. Dia akan nampak balasannya walaupun kecil. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, nescaya dia juga akan melihat balasannya. Balasan itu akan dapat pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Baik, sehingga diriwayatkan pada ketika turunnya ayat ini, tu ayat dan surah Zalzalah ya, hal tersebut amat berat. Amat berat. Dan perasaan yang terhadap kebanyakan para sahabat. Sebab apa? Sebesar zarah pun semua akan disoal. Bayangkan tak? Ya? Sebab itulah sahabat-sahabat ni mereka apa? Mereka sentiasa lakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan mereka sentiasa banyak dengan istighfar, minta pengampunan kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Siang hari mereka fursanun nahar. Dapat bahasa Arab fursan nahar ni, mereka menunggang kuda di waktu siang, pergi berperang lah, pergi dakwah dan sebagainya. Ubadu lailan. Mereka menjadi hamba Allah Ta'ala pada waktu malam. Subhanallah. Dengan solat mereka yang banyak, dengan ibadat mereka yang banyak pada waktu malam. Baik, Ibnu Abi Hatim diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, baik, aku pernah katakan, wahai Rasulullah, aku tahu ayat yang paling berat dalam Al-Quran. Apa ayat Al-Quran? Maka Rasulullah pun bertanya, apakah ayat itu wahai Rasulullah? Saja Rasulullah tanyalah. Baik, aku pun jawab, yakni man ya'mal su'an yujza bihi. Tengok ayatnya, ya. Tu. Man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang melakukan kejahatan pasti dibalasnya. Pasti dibalasnya. Makna situ seolah macam tidak ada keampunan. Jadi kata Aisyah tu amat berat. Tu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa ma yusibul 'abdal mu'mina hatta nakbati yunkabuha. Tu Nabi kata apa? Itulah barasan
Balasan yang merupakan apa sahaja yang menimpa seorang hamba mukmin hingga musibah yang menimpanya. Allahu Akbar. Ya. Jadi bagi orang mukmin di dunia lagi Allah Taala dah apa dan nak hapuskan dosa dia, Allah Taala bagi apa? Bentuk musibah yang kena kepada dia. Allahu Akbar ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan juga Abu Daud. Baik, Sa'id bin Mansur pula diriwayatkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika turunnya ayat ini, may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa melakukan kejahatan, nescaya dia akan dibalas dengan kejahatan itu. Baik, maka kaum muslimin kita itu, para sahabat, merasakan hal itu sangat berat. Sahabat-sahabat rasa berat. Sebab apa? Tak terlepas dah kita. Tu macam tu ya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada mereka. Rasulullah bagi keterangan kepada mereka nak. Saddidu wa qaribu fa inna fi kulli ma yusabu bihil muslimu kafaratan hatta syaukati yushakuha wan nakbati yunkabuha. Tu Nabi cerita kepada sahabat tu. Nabi kata tetaplah berada di jalur yang benar. Maksud istiqamahlah kamu. Itu iman, amal. Istiqamahlah kamu dan berusaha dengan tepat. Tepat iaitu apa? Iaitu jangan nak buat lebih-lebih daripada hak Nabi ajar dah, dan juga jangan pula dikurang pula. Itu tepat. Kerana sesungguhnya tu Nabi tu, setiap musibah yang menimpa seorang muslim ada kafarah. Nabi cerita dengan orang Islam tu, Allah Taala bagi pengampunan. Cara dia kena musibah ya. Tu. Setiap menimpa seorang muslim adalah kafarah, iaitu penghapus bagi kesalahan dosanya. Hinggalah duri yang menusuknya. Tu Nabi kata apa? Kena duri itu kan. Kena duri itu pun sampai apa? Itu juga sebagai tanda Allah Taala nak ampunkan dia. Dan musibah yang menimpanya. Sebab itulah kita kena ingat. Bila mana sesuatu yang menimpa tu, kita kena banyak bersabar. Kena banyak bersabar. Sebab tu yang Allah ceritakan dalam surah Baqarah sendiri. Tentang orang yang mukmin. Wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak tak? Bila kena musibah kata itu. Tapi peliknya orang kita apa? Bila dengar inna lillahi, dia kata siapa mati? Siapa mati? Ini bukan nanti orang mati. Kena faham tak? Perkataan inna lillahi bukan hanya untuk orang mati tak? Tapi contohlah kita kata apa? Contoh pakai selipar, terputus selipar tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Kena kata gitu ya. Apa sekalipun, ya. Contoh naik motor dah, jalan tu. Tak perasan minyak habis dah. Inna lillahi. Ya macam tu. Ya, itu yang kena kepada kita dah. Ya, sebenarnya kembali kepada Allah Taala. Bukan nanti orang mati ya. Kita ni dah jadi apa tabiat dah. Bila dengar inna lillahi, tanya siapa yang mati tu? Bukan nanti orang mati ya. Baik. Nampak daripada hadis ni, maka Rasulullah kata apa? Setiap musibah sehingga duri yang kena pada seorang mukmin itu sebagai kafarah. Allah nak hapuskan dunia lagi. Subhanallah. Baik, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Sufyan bin Uyainah, dan kitab Muslim Imam Tirmizi dan Nasa'i juga ada. Baik, jadi Allah jelaskan mereka ini yang angan-angan wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Nampak? Dan dia tidak akan mendapat pelindung. Pelindung daripada azab Allah, ya. Dan penolong baginya selain daripada Allah. Itu di akhirat nanti. Baik, ya. Baik, kata Ali bin Abi Talhah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ni maknanya apa? Iaitu maksud sini apa? Kecuali apabila dia bertaubat. Tu. Bila dia bertaubat, maka Allah akan terima taubatnya. Maka barulah Allah akan menolong, akan menjadi pembantunya. Ya, pada hari kiamat nanti. Tak? Baik, itu bagi mereka yang yang beramal dengan amalan yang buruk, maka akan dibalas juga dengan hal buruk. Baik, kemudian Allah Taala bagi ini kaedah dia. Ini kaedah dia. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Okey, ini kaedah. Kaedah ni Allah sebut. Wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Okey. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, tak kira siapa pun nak. Tapi bila masuk ke sini, bila kita bila Allah sebut amal soleh ni, tak kira seolah macam apa? Orang Islam atau orang kafir. Sebab mula-mula. Baik, kemudian Allah jelaskan. Min zakarin aw unsa. Baik laki-laki maupun wanita. Ni tak ada beza nak, sama laki wanita. Tapi adakah orang kafir tadi masuk? Kemudian Allah dah. Wa huwa mu'min. Sedangkan dia orang yang beriman, baru keluar orang kafir. Sebab orang kafir pun buat baik juga tak? Ya. Di Malaysia cuba kita nak. Orang bukan Islam ni kan. Mereka juga tolong orang Islam dan sebagainya. Tapi Allah sebut syarat penerimaan qubuliyah. Amalan tadi tak kira lah, asalkan pertama perbuatan tadi baik, perbuatan baik. Tak kira orang tu, tak kira lelaki, tak kira perempuan tak. Tapi dengan syarat dia beriman. Syaratnya beriman. Baik. Jadi setelah mana Allah menyebutkan balasan bagi amal keburukan, iaitu apa? Buat buruk maka dapat balasan buruk dah. Dan bahawa Allah Taala pasti akan menghukum pelakunya di dunia. Dunia pun ada Allah hukum kan. Dan itu lebih baik baginya. Kalau contoh kalau bagi orang Islam dah, kalau dia kena hukuman di dunia tu lebih baik dah, sebab Allah Taala akan selamatkan di akhirat nanti. Dan ataupun Allah akan menghukumnya di akhirat. Itu bahayalah. Kalau di akhirat tu yang paling bahaya sekali. Jadi sebab tu kata Ibnu Katsir dah, kita mohon kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat, kemaafan, pengampunan dan kemurahannya. Baik, jadi kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang kebaikan, kemurahan dan rahmatnya. Iaitu bahawa Allah Ta'ala akan menerima amalan soleh daripada hamba-hambanya. Siapa yang buat amalan soleh hamba-hambanya, baik laki-laki maupun wanita, dengan syarat dia beriman. Dengan syarat dia beriman. Iaitu pasti Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Sebab tu Allah sebut dah. Allah sebut apa tu? Yang lelaki dan perempuan yang beriman tadi, faulaika yadkhulunal jannah. Maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Ke dalam syurga, itu tempat mereka. Wala yuzlamuna naqira. Wala yuzlamuna. Dan mereka Allah sebut dah, mereka itu dimasukkan ke syurga dan mereka tidak dianiayai walaupun sedikit pun. Allah Ta'ala takkan zalim mereka. Apa mereka buat? Sebab yang ayat dah, wa may ya'mal misqala dzarrah tadi. Siapa yang buat amalan yang zarrah sekalipun, buat baik sekalipun, maka dia akan melihat kesan daripada kebaikan itu di akhirat nanti. Baik, jadi Allah Ta'ala menerima amalan soleh daripada hambanya, lelaki dan juga wanita, dengan syarat beriman tadi, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Mereka tidak akan dizalimi dengan kebaikan mereka. Miskin pun Allah sebut sebesar apa? Naqir. Baik, naqir ni diriwayatkan oleh Ibn Katsir, iaitu dia kata titik yang kecil daripada biji kurma. Kalau biji kurma tu besar juga, tu akan ada macam titik bintik-bintik pada itu dah. Allah tu. Sebab dia ada kata yang Allah sebut dua kata, fatil dan juga naqir. Dan dua-dua ini dikatakan oleh Ibn Katsir terdapat pada tanda-tanda pada biji kurma tu, ada bintik-bintik tadi. Baik. Dan juga demikian juga dipanggil qitmir. Ada juga Allah sebut kan. Qitmir ni mana selaput pada tu, warna putih tu. Selaput pada biji kurma tu kan. Jadi walaupun benda tu nipis, nampak tak? Tapi maknanya kalau buat amalan sekecil macam itu pun, semuanya pasti akan dibalas. Pasti akan dibalas oleh Allah SWT tadi. Allahu Akbar. Tu. Baik. Maka tengok satu ayat lagi insya-Allah kita tengok.
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Okey, ya. Ini semua kaedah dia, ya. Kemudian Allah kembali semula. Allah kembali semula kepada ni masalah umat ini. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama musyrikin Mekah, sebab mereka mendakwa mereka itu agama Nabi Ibrahim. Allah dah cerita dalam Quran banyak. Allah cerita Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasara. Nabi Ibrahim bukan orang musyrik, walakinna hanifa, tapi agama yang lurus. Agama lurus ni agama yang diturunkan oleh Allah Taala. Baik dah. Tu. Jadi Allah sebut sini, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Sebab syarat dia apa? Iman Allah Taala terima dah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Tu ya. Maknanya dia orang yang bersungguh-sungguh beramal kerana Allah Taala. Dia beramal semata-mata apa? Keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu taala. Sebab Allah sebut wa huwa muhsin, sedangkan dia mengerjakan kebaikan. Dia buat kebaikan tadi, dia mengharapkan Allah redha kepadanya. Maksudnya di sini adalah dalam beramal dia mengikut apa yang telah disyaratkan oleh Allah dengan petunjuk dan agama yang hak yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan diterima amal seorang tu tanpa ada kedua syarat ini. Ada dua syarat tadi. Allah sebut apa? Yang pertama khalis. Sebab khalis sebenarnya murni. Yang kata lain ikhlas, semata-mata kerana Allah. Dan kemudian sawab. Sawab ni maknanya adalah iaitu tepat, benar. Yang betul tepat benar itu mengikut sesuai dengan tuntutan syariat. Sembahyang pada waktunya, sembahyang ikut solat ni berapa rakaat, itu berapa rakaat. Baik. Jadi maka apabila ada dua ini, ada khalis dan dengan sawab, ada apa? Keikhlasan dan ketepatan. Ketepatan ini, ya. Maka lahirnya amal tersebut akan jadi sahih. Sahih dan juga mutaba'ah. Mutaba'ah ni mengikut kaedah yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu segi apa? Zahir dan batinnya pun sahih. Iaitu dikaitkan batinnya dengan keikhlasan semata-mata mencari keridhaan Allah. Ya. Baik, apabila amal seorang itu tidak memenuhi kedua syarat tadi. Dua syarat tadi ingat apa dia? Iaitu ikhlas dan tepat. Tepat ni mengikut sunnah, mengikut sunnah dibuat baginda dah. Barang siapa yang tidak memenuhi kedua syarat itu, maka rosaklah amalnya. Rosak amal dia. Jadi sesiapa yang tidak ikhlas dalam beramal, maka dia berarti seperti seorang munafik. Sebab mereka itu orang yang suka riak, diperlihatkan di hadapan manusia. Allahu Akbar. Dan barang siapa yang tidak ittiba', iaitu mengikut sunnah baginda dalam beramal, maka dia orang sesat. Kita tengok dah, ya. Terbitnya sekarang apa? Ada firqah-firqah batilah banyak, kita kata. Sudut akidah lah, syiah lah, apa semua tu. Nampak tak? Ini sesat belaka. Baik, apabila kedua syarat tadi dalam beramal tadi terkumpul, dua syarat yang tersebut tadi, maka itulah amalan orang-orang yang beriman yang akan diterima. Ya. Apa dia? Ingat tadi, saya ulang berkali-kali, ikhlas dan ikut sunnah. Ikhlas, ikut sunnah. Ya. Itulah yang terbaik daripada apa yang mereka lakukan, dan akan dihapuskan segala dosa-dosa mereka dengan izin pada Allah SWT. Baik. Dan kemudian Allah jelaskan kena ikut macam mana hak sebenar nak. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Kita ni ada lagi dah. Dan dia mengikut agama Ibrahim yang lurus. Ini Allah Taala nak menafikan orang-orang musyrik Mekah. Orang musyrikin sebab mereka mendakwa mereka ini beragama Ibrahim, tapi mereka buat amal ibadat yang bertentangan dengan apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Ya. Baik.
Siapa yang mengikut agama Nabi Ibrahim ni? Yang dimaksudkan sini mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Umat yang pengikut-ikutlah hingga hari kiamat. Yang berimanlah. Ada? Tu. Baik, sebab tu Allah sebut dalam surah Ali Imran. Dan surah Ali Imran adanya ini seperti mana kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabahu wa hadan nabi. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim. Paling dekat mana yang paling betul amalan mereka? Ialah orang-orang yang mengikutnya. Mengikutnya itu apa? Mengikutnya itu apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim lah. Sebab amalan Nabi Ibrahim contoh ada tawaf, ada apa dah. Sedangkan musyrik Mekah mereka ni tawaf dan keadaan apa? Tak tutup aurat. Sebagainya. Dan Allah sebut wahadzan nabi, dan ini itu Nabi Muhammad. Siapa ikut ni? Maka dia orang yang benar. Allah sebut dua dah. Nabi Ibrahim, kemudian Allah Taala isyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan demikianlah juga kalau kita lihat. Maka Allah sebut dah dalam surah An-Nahl. Summa auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Semua nak tolak pokok musyrikin Mekah belaka. Allah tuju kepada Nabi Muhammad ni. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Iaitu apa? Ikutlah agama Ibrahim. Agama Ibrahim dia buat Nabi Ibrahim lah. Bukan Nabi Ibrahim buat agama dia. Agama buat Nabi Ibrahim. Seorang yang hanif. Hanif ni yang lurus, tidak menyimpan pada jalan yang sesat. Wa ma kana minal musyrikin. Allah Taala teguh. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Senang puak musyrik Mekah mereka syirik kepada Allah. Itu dah. Itu dah. Baik. Dan kemudian Allah jelaskan betapa hebatnya Nabi Ibrahim tadi. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kerana Nabi Ibrahim itu akan lurus dah. Dan Allah mengambil Nabi Ibrahim menjadi kesayangannya. Khalil. Sebab tu dah dalam tahap kasih sayang ni ataupun cinta dan sebagainya, ulama ada tuliskan itu sampai 10 poingkat. Allah, 10 poingkat tu. Poingkat yang ke-9 adalah Khalil. Khalil. Jadi waktu poingkat apa yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim. Nabi SAW dapat yang ke-10, Habib. Tu. Tu. Allahu Akbar. Baik ya. Baik, jadi dalam ayat ni adalah dorongan supaya mengikut seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab baginda adalah imam yang sewajarnya diikuti oleh seorang hamba yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Malahan dia telah mendapat darjat khullah ni, darjat cinta yang paling tinggi tu. Saya kata lebih tinggi lah. Sebab tahap yang ke-9 tadi kedudukan ini tidak mungkin dapat diraih kecuali dengan besarnya ketaatan kepada Allah. Cuba lihat Nabi Ibrahim Allah tak uji banyak kan. Semua ditunaikan belaka. Baik, seperti mana katanya surah Adan juga Allah sebut dah. Wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Nabi Ibrahim janji Allah ada. Baik, kena tengok lagi surah Baqarah ayat 124. Wa idza tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tammahun, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimah, iaitu adalah perintah dan juga larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Nabi Ibrahim tunaikan belaka. Sebab tu Nabi Ibrahim hebatnya dia. Baik, dalam surah An-Nahl ayat 120 Allah Taala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, lurus. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Habis dah pokok musyrik Mekah dah. Sebab mereka menyekutukan Allah SWT. Sebab dikaitkan dengan zaman Nabi, ini perumunan Islam pada zaman Nabi SAW tadi. Baik, jadi Nabi Ibrahim itu dikatakan Khalil, iaitu menunjukkan betapa besar kecintaan Allah Ta'ala kepadanya. Kerana Nabi Ibrahim sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perintah Allah Taala semuanya dilaksanakan dengan dengan bersungguh-sungguh. Cuba kita lihat dah. Benda yang besar tu. Allah ujikan dia dicampurkan ke dalam api dah sebab dakwah. Nak mentauhidkan Allah. Lepas tu dah
Anak kecil lagi pergi tinggal di Mekah dengan isteri. Allah, tinggal tak ada orang. Bayangkan tak? Kemudian dah nak besar, Allah perintah sembelih pula. Subhanallah. Kita bayangkanlah, ya. Kalau kita sanggup buat tak? Jawapannya tak sanggup. Ya? Allahu Akbar ya. Itulah ya. Jadi sekali itulah ya, muslimin dan muslimat yang Allah SWT. Nah, mudah-mudahan Allah tak lagi pencerahan kepada kita, ya. Allah sebut dah kepada kita tak? Nak dapat syurga bukan dengan angan-angan ya. Tu. Kemudian Allah sebut orang yang buat jahat balasannya jahat. Ya? Orang yang buat baik tak kira lelaki, tak kira perempuan. Buat baik asalkan dia beriman. Ya, kemudian ikut siapa? Ikut apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan kemudian apa yang dilakukan oleh baginda SAW, insya-Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Taala golongkan kita di kalangan mereka ini, ya. Mudah-mudahan kita dapat jadikan panduan untuk kita amalkan dan dapat kita wawarkan pula kepada sahabat-sahabat yang di sini. Walau aqulu qali hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah sekiranya ada sebarang pertanyaan. Kalau ada. Tak ada apa ya? Allah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ar-Rahim Ar-Rahim. Allahumma inna nas'aluka khairan ma yas'aluka ibadaka Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma yasta'anu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waffiqni ma tuhibbu wa tarda. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa zidna yaqinan shadiqan wa zidna 'amalan mutaqabbalan 'indaka ya Rahman. Allahumma ja'al Qur'ana lana syafi'an fid dunya wal akhirah. واجعل لنا شفيعا في القبر وفي المحشر وفي الميزان وفي الصراط وادخلنا الجنة كالفصيل برحمتك الرحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله